Melalui dengan bacaan ayat Quran ini, dengan amalan ini, kita akan diberikan ilham bagaimana untuk kita melakukan amalan-amalan yang mampu kita menjaga semua perkara tadi. Sebagai contoh, dalam bab nak menguatkan sistem imunisasi badan ini, Allah akan berikan petunjuk-petunjuk, amalan-amalan pemakanan contoh, amalan-amalan yang kita akan dapat daripada hadis untuk kita lakukan. Sebab itu kita kena mulakan dengan petunjuk, kena mohon pada Allah SWT. Sebab urusan dunia ni, apatah lagi urusan akhirat, semuanya mesti terkait dengan Allah. Dalam dalil surah Al-Hadid ayat 5, lahu mulkus samawati wal ardh. Lahu mulk, bagi dialah kerajaan ataupun kepemilikan seluruh di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Semua urusan, lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kembali semua kepada Allah. Tidak boleh tidak. Cuma manusia saja kadang-kadang membeza-bezakan, disebabkan oleh kejahilan, kedangkalan, akal fikiran yang hanya berorientasikan kebendaan, melihat dunia dengan benda, melihat dunia dengan diri dia, melihat usaha itulah diri dia. Dia tak nampak usaha itu mesti dengan bantuan kuasa Allah. Melalui dengan bacaan ayat Quran ini, dengan amalan ini, kita akan diberikan ilham bagaimana untuk kita melakukan amalan-amalan yang mampu kita menjaga semua perkara tadi. Sebagai contoh, dalam bab nak menguatkan sistem imunisasi badan ini, Allah akan berikan petunjuk-petunjuk, amalan-amalan pemakanan contoh, amalan-amalan yang kita akan dapat daripada hadis untuk kita lakukan. Sebab itu kita kena mulakan dengan petunjuk, kena mohon pada Allah SWT. Sebab urusan dunia, apatah lagi urusan akhirat, semuanya mesti terkait dengan Allah. Dalam dalil surah Al-Hadid ayat 5, lahu mulkus samawati wal ardh. Lahu mulk, bagi dialah kerajaan ataupun kepemilikan seluruh di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Semua urusan, lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kembali semua kepada Allah. Tidak boleh tidak. Cuma manusia saja kadang-kadang membeza-bezakan, disebabkan oleh kejahilan, kedangkalan, akal fikiran yang hanya berorientasikan kebendaan, melihat dunia dengan benda, melihat dunia dengan diri dia, melihat usaha itulah diri dia. Dia tak nampak usaha itu mesti dengan bantuan kuasa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna.
yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi, amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut akademi Roth Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ni. Kita berada pada malam Sayyidul Ayyam, insya-Allah. Malam Yaumul Jumu'ah, perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapat rahmat, pertolongan kepada Allah SWT dan mendapat syafaat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kerana Nabi SAW betul-betul lumus dalam menyebarkan agama Islam ini, bermandikan darah dan keringat yang tiada hentinya penat, maka tidaklah tersebarnya Islam ke seantero dunia ni. Jadi setiap kali datangnya ataupun Jumaat dan seterusnya, jadikanlah hidup kita ini tidak lekang ataupun tidak boleh berpisah daripada selawat. Jaga selawat. Perbanyakkan selawat dan ingat betapa penat dan susah payahnya bagi Nabi SAW menyebarkan agama Islam ini. Dan kita, bila kita renung dan kita hayati betapa penatnya, susahnya bagi Nabi SAW menyebarkan agama Islam, maka kita kena juga bersusah-susah. Sebagai contoh kita pada malam yang penuh barakah ni, kita bersusah-susah untuk terus istiqamah dalam majlis ilmu, insya-Allah. Kita merungkai satu persatu persoalan kehidupan, insya-Allah, agar kita tidak lagi duduk dalam kekeliruan. Kehidupan ini perlu dirungkaikan satu persatu, sehingga kita tidak lagi hidup dalam kekeliruan. Dan inilah yang disuruh oleh baginda Nabi SAW, alaikum bisidik. Alaikum bisidik. Hendaklah kamu berkata benar. Hendaklah kamu berkata jujur, benar. Dan bila sebut tentang benar, maka kalau kait dengan kehidupan, hendaklah kita berada dalam kehidupan yang benar. Kebenaran tidak akan dapat tanpa dengan jalan menuntut ilmu. Jadi kita bersusah-susah untuk menuntut ilmu ni, untuk berada dalam jalan kebenaran, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair kepada yang dah bersiaran, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang baru, selamat berada di dalam pengajian kebenaran. Membincangkan hal-hal kehidupan bersandarkan kebenaran. Qulil haq walau kana murran. Berkata benar walaupun pahit. Jadi sebab itu perbincangan yang kita bentangkan dalam pengajian ini kadang-kalanya sukar untuk diterima. Sebab apa sukar untuk diterima? Kerana kebiasaannya, kebiasaan adatnya itu kehidupan ini nak dengan yang kita suka. Kebiasaannya. Amalan tu kita nak dengar. Kalau buat cerita buat amal ni, apa amalan-amalan, kita latar belakang amalan, sirah tentang amalan, kita nak dengar. Tapi kalau kita nak rungkaikan kehidupan yang benar, itu perjuangannya besar. Sebab bila sebut tentang kebenaran, dia bersamanya kepahitan. Kepahitan itu sebenarnya nak menetralkan penipuan-penipuan dunia sebenarnya. Sebab dunia ni bersifat tipu. Dia bukan bersifat benar. Malah dunia ini ibarat racun, kata Imam Hasan al-Basri. Lalu kalau racun ni bersifat asidik, dia masam. Jadi nak neutralkan yang masam, dia kena neutral, dia ambil yang pahit. Dia kalau masam dengan manis tak boleh. Dia jadi bertambah masam nanti. Cara nak neutralkan yang masam itu,
Sebab dia bersifat acidic, racun ni asid. Nak mau tidak mau, nak tak nak, kita kena letak pahit. Jadi pahit itulah yang akan menetralkan dunia itu. Kalau tak nak belajar yang pahit, anda akan melalui kepahitan yang menyakitkan. Tapi kalau sekarang belajar menerima kepahitan, insya-Allah anda bertemu dengan kemanisan. Itu nanti kita bincang sekejap lagi, insya-Allah. Bagaimana perbezaan ilham baik dan ilham fasik, fujur dan takwa. Takwa ni memang jalannya pahit, tetapi pahitnya menetralkan asid. Lalu bertemulah dia yang manis. Kalau manis saja, kalau dengan asid, lama-lama jadi masam juga. Dia jadi busuk. Tapi kalau bila kata dunia itu bersifat asid, disebab dia racun. Kata Imam Hasan Basri, rahmatullah ta'ala, dunia ni ibarat racun. Orang tak mahu, kena neutralkan dia. Kemudian baru boleh jadi manis. Jadi bermaksud, kalau kita memilih jalan untuk bermula dengan pahit, kemudian sebab apa nak meneutralkan asid, kemasaman dunia itu, maka baru bertemu dengan kemanisan. Tapi kalau setengah orang tu tak nak, dia terus pergi nak manis. Sedangkan manis yang ada pada dunia itu bersifat masam sebenarnya. Asalnya masam. Tapi sebab tertipu. Lama-lama yang manis yang tiruan itu dia akan bertukar jadi masam. Bila masam dia menyakitkan. Akhirnya bertemu balik dengan pahit. Tapi malangnya ketika pahit yang ditemui itu bersama dengan kesakitan. Itu yang lebih parah. Sebab tu kadang-kadang orang tak nak dengar perbincangan seperti ini. Baik, jadi sedang jemaah yang dimulakan Allah Ta'ala, seperti biasa, kita melazimi bacaan surah Al-Hadid, insya-Allah. Mari kita sesama membaca surah Al-Hadid, kita ambil berkat fadilat lazimi bacaan setiap malam surah Al-Hadid. Ada pun banyak lagi amalan-amalan yang kita boleh baca pada setiap malam ni, sebagai contoh surah Al-Mulk, suratul Waqi'ah, dan juga pada malam Jumaat dan hari Jumaat, suratul Kahfi. Adapun dalam pengajian kita ni, insya-Allah, saya cuba nak melazimi dengan bacaan surah Al-Hadid, iaitu surah besi. Dan fadilatnya itu adalah untuk menguatkan hati, menghilangkan keraguan, was-was. Sebab kita di akhir zaman ni memang ujian ragu-ragu tu banyak. Sehingga kita keliru nak membezakan yang hak dan yang batil. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala lah yang memimpin hati kita melalui bacaan surah Al-Hadid ni, insya-Allah. Dan juga fadilat pada surah Al-Hadid ni ada ayat yang mana fadilatnya lebih baik daripada 1000 ayat. Itulah ayat ketiga daripada surah Al-Hadid, huwa awwal wal akhir wal zahir wal batin. Itulah ayat dia yang bacaan itu melebihi fadilatnya lebih daripada 1000 ayat. Dengan makna kita membaca 1000 ayat setiap malam. 1000 ayat setiap malam. Mudah-mudahan kita mampu istiqamah membacanya, insya-Allah. Khair. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala, mari kita mulakan dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin
وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم
وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Alhamdulillah. Dan jemaah yang muliakan Allah SWT, selesai sudah bacaan suci ayat suci Quran surah Al-Hadid sebentar tadi. Moga-moga kita mampu, Allah berikan kita kemampuan untuk terus istiqamah dalam mengamal dan melazimi bacaan surah Al-Hadid sebentar tadi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Baik, pada malam yang penuh barakah ni kita masih lagi membincangkan tajuk tentang pengajian hikmah dalam kehidupan, insya-Allah. Dan kita masih membincangkan mentadbir akal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Oh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, insya-Allah pada malam yang penuh barakah ni kita masih lagi membincangkan mengurus takbir akal dalam usul perbahasan kita yang ketiga dalam pecahan pembahasan tentang kehidupan. Baik, mana yang Allah takdirkan baru mengikuti pengajian kita, insya-Allah saya buat murajaah ulang kaji.
Apa kelebihan surah Al-Hadid, ya Ustaz? Dia termasuk dalam surah, dipanggil surah Al-Musabbihat. Yang mana di dalam surah itu ada satu ayat yang mana kelebihan dia lebih daripada 1000 ayat. Itulah ayat yang ketiga. Nabi SAW mengamalkan membacanya sebelum nak tidur, menjelang tidur. Jadi kita kuliah ni adalah kuliah yang akhir kan. Jadi kita ibarat kuliah yang menjelang tidur. Tidurlah ni. Dan menguatkan keyakinan, menghilangkan was-was. Seperti mana sifat Al-Hadid, ini sifat besi. Khair. Jadi Sidang Jemaah yang mulakan Allah Ta'ala, suka saya buat murajaah, ulang kaji. Di manakah kita sekarang berada di kedudukan perbincangan yang mana? Kita berada di kedudukan perbincangan yang mana? Baik, insyaAllah. Khair. Jadi, mari kita lihat perbincangan ini. Sebelum saya sambung perbincangan kita pada malam ini, insyaAllah. Baik. Sekarang ni kita sedang membincangkan, kalau ikut kepada main ataupun mauduk yang utama, usul asas yang utama. Asas yang utama ni bagi yang mungkin baru ataupun yang dah lama pun sama juga. Tak ada lama baru sebenarnya, tapi kita nak sentiasa refresh. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Supaya kita kena sentiasa sedangkan iman lagi diperbarui. Nabi SAW menyarankan kepada sahabat, jaddidu imanakum. Kaifa nujaddidu imanana min aksiru min qawli la ilaha illallah. Nampak? Sedangkan iman diperbarui. Yang kalimah yang kita biasa dengar, la ilaha illallah. Biasa itulah cabaran dalam kehidupan ni. Berbarui bukan bermaksud kita tidak tahu, tetapi kita nak memantapkan lagi, mengemaskan lagi, menajamkan lagi kefahaman kita. Khair. Baik. Maka asas yang utama dalam perbahasan kita, pengajian kita, siapa yang mengikuti pengajian ni, pertama, cabang apa ataupun pada kedudukan ilmu apa. Ilmu apa? Ilmu apa ni Ustaz? Kita ada mengaji ni ilmu apa ni? Baik, dia termasuk dalam perbahasan ilmu fardu. Fardu apa? Fardu ain yang dituntut. Kenapa perbincangan ilmu fardu ain? Apa yang dimaksudkan fardu? Bila kata fardu, dia talabul ilmu faridatan. Fardu ni maksud wajib bagi setiap mukallaf. Mesti. Kalau bicara soal ilmu yang wajib, dia boleh berubah menjadi kepada harus. Tapi bila fardu ni mengatasi atas pada wajib, maknanya mesti. Tidak boleh tidak. Baik. Asas yang utama ilmu fardu ain membincangkan apa? Kenapa berkaitan ilmu fardu ain ni? Apa yang kita sedang bincangkan? Sebab dalam perbincangan kita itu terasnya atau usulnya, terasnya adalah akidah. Akidah. Nah ni. Atau dalam perbahasannya tauhid. Ini teras dia. Dan perbincangan akidah ini adalah digarapkan, dikembangkan, dirungkaikan atau diterjemahkan kepada perbahasan kehidupan. Kenapa akidah ni dikaitkan kehidupan? Ni kena ada perbincangan. Dan dia termasuk juga dalam perbahasan al-hikmah. Sebab dia memerlukan kefahaman. Hidup ni dia perlukan hikmah dan kebijaksanaan. Untuk mengaitkan, merungkai. Sebab kehidupan ni perkara yang mesti diperhatikan. Sebab saranan dalam kehidupan ni adalah yatafakarun, tafakur. Sebab kehidupan ia melibatkan kejadian. Dalam kehidupan ada kejadian. Ni kelas ni, sebab tu bila kita mari kelas official, dia jadi kelas berat.
Berat tu sebab apa? Sebab kita sedang menggabungkan perbahasan yang ia bukanlah berat seperti memberatkan, tapi sebenarnya bagi tahu kehidupan dan kejadian dua perbincangan besar. Kehidupan satu bab, kejadian satu bab. Dalam kehidupan ada banyak kejadian dan kejadian ini ada saranan perbincangannya yang mana mestilah dilihat setiap kejadian itu dalam dalil surah Al-Alaq ayat 1 itu adalah, ini wahyu yang pertama turun itu adalah Iqra bismi rabbikallazi khalaq. Nampak? Jadi kat mana duduk? Kat mana duduk perbincangan akidahnya dan di mana kehidupannya dan di mana kejadian? Baik. Kalau kita lihat pertama kehidupan. Cuba tengok di sini tuan-tuan Baik. Kehidupan Iqra ni dia adalah satu arahan fi'il amar, suruhan dan arahan. Apa maknanya qara'a? Bacalah. Nampak? Baik, baca ni merujuk pada apa? Siapa yang nak baca ni? Kalau duduk dalam surah ini, di surah Al-Alaq ni ditujukan, diseru pada Nabi SAW. Bacalah. Iqra, Iqra, Iqra 3 kali. Adapun kita umat Nabi SAW, maka kita mesti mengikuti jejak langkah Nabi SAW. Maka ketika Nabi disuruh baca, maka kita pun kena mengikuti jejak langkah Nabi. Maka yang disuruh baca itu adalah manusia. Nah, di sinilah perbincangan kehidupan. Sebab bila sebut baca ni dia cerita bawah lagi, yakni baca ni juga melibatkan panca indera. Panca indera yang melibatkan melihat, mendengar dan juga merasai. Dan ini ditujukan kepada manusia, dia tak tuju pada binatang. Jadi kehidupan yang besar itulah kehidupan manusia. Inilah kehidupan. Kalau tak ada melihat, tak ada mendengar, tak ada merasai, tak ada kehidupan. Dipanggil kematian. Melihat tak boleh nampak dah Ustaz. Nampak makin kabur dah ni. Mendengar pun dah tak boleh dengar dah Ustaz. Rasa pun dah tak ada. Tak lama lah tu. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak lama dah tu. Kan? Jadi, melihat, mendengar, merasa ini dalam surah As-Sajdah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absar. Sam'a wal absar wal afidah. Sama dengan basar melihat, afidah hati merasai. Baik. Ketiga-tiga elemen ini merujuk pada roh. Roh. Jadi Sajadah ayat 9 ini kehidupan. Okay, itu satu, kehidupan. Bismi Rabb. Bismi Rabb. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang berserta. Ba ni, dengan ni. Tidak boleh tidak sebenarnya. Berserta. Bersama. Kalau dalam perbahasan bismillah tu, isti'anah, pertolongan. Maknanya mesti ada pertolongan, tak boleh tidak. Cuma di sini berserta bersama kehidupan yang bismi Rabb. Bismi Rabb. Rabb ni itulah kembali kepada bila sebut Rabb saja merujuk kepada itulah Rabbil Alamin. Itulah Allah. Yang ni bacalah dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Itulah. Kehidupan yang, di sinilah perbincangan akidah. Bagaimana nak membaca nama Allah kalau tidak berakidah, tidak beriman. Nampak? Okey, kat mana nak baca?
bila nak mengaji mengenal Allah ni, kehidupan yang mengenal Allah melalui kejadian. Nah, di sinilah perbincangan tentang merungkai permasalahan kehidupan. Kehidupan manusia, kejadian apa yang manusia buat. Di situlah dipanggil kehidupan uruf ataupun bilhal, keadaan. Ya, itu perkataan dia, keadaan. Keadaan kejadian. Nah, maka perbincangan ini semuanya digarapkan, disatukan semua dalam perbahasan. Semua itu tadi, kejadian, kehidupan, itu diletakkan dalam perbahasan yang dipanggil akhlak. Yang berakhlak itu mesti berakidah. Tapi nak membawa akidah itulah orang yang berakhlak. Sebab akidah tu pengisian. Dia panggil jantung dia. Panggil akarnya. Isinya. Akhlak itu terjemahannya. Kalau nak cerita bab kulit pun boleh. Akhlak tu tajalli, penterjemahan. Bagaimana perbuatan? Ya, kulit lah syariatnya. Akhlak ni pergi kepada pensyariatan. Tetapi akhlak yang mesti dibersihkan. Itu dia panggil tasawuf, penyucian. Tasawuf ni kita ambil makna yang umum pada tasawuf ini adalah menanggalkan sifat-sifat mazmumah. Ataupun bahasa mudahnya keakuan. Agar syariat ini benar-benar ikhlas. Itu syarat ikhlas kan? Supaya hilang keakuan dan nak bawa akhlak ini mesti isinya, pengisian kepada akhlak itu adalah akidah. Sebab tu dalam akhlak ni tuan-tuan, jangan ambil mudah. Sebab dia membawa kepada tasawuf dan akidah. Kemudian dia akan memberi impak kepada syariat. 3 serangkai ni. 3 serangkai ni. Nampak? Sebab itulah tidak heran. Betul kata Nabi SAW. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Anda mungkin nak dengar cerita pasal amalan. Cerita pasal amalan kat sini. Fadilat-fadilat. Dan di sini juga syariat bercerita tentang perbahasan tentang fikih. Perbezaan-perbezaan kat sini. Ini perbincangan tentang ilmu, perbahasan tentang pengetahuan tentang akidah. Ilmu akidah. Baik. Amalan. Fiqh, kita nak ambil tahu juga. Termasuk dalam ilmu. Tapi semuanya ini, tasawuf ini juga pengetahuan ilmu yang berbicara soal hal-hal tentang penyucian. Dan ketiga-tiga elemen ini tidak akan mampu diterjemahkan sempurna jika tidak berakhlak. Sebab akhlak akan membawa akidah, penyucian dan syariat. Mesti sekali. Marifat duduk mana? Itu bila pecahannya. Ulama letak perbahasan tentang makrifat, hakikat, tarikat, syariat. Jadi kalau ada perbahasan pada pecahan ilmu yang umum, jumhur, akidah, akhlak, syariat, 3 lah perbahasan besar. 3 lah kerangka besar dalam perbahasan ilmu. Dalam perbahasan makrifat, hakikat, tarikat, syariat itu kaedah. Kaedah.
Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Bila kata akhlak, itu menjadi tumpuan. Sebab tak Nabi SAW, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Tak betul akhlak, tak betul akidah. Syariat pun habis. Penyucian pun tak ada. Sebagai contoh. Akhlak ni apa? Bahasa mudah, perangai. Perilaku. Kalau perbincangannya adalah af'al. Perbuatan. Okay. Saya nak kaitkan balik pada perbincangan kita pada malam ni. Saya cuba kaitkan balik. InsyaAllah. Allah bagi faham. Sebab kita nak belajar satu perkara, kita kena tahu perbahasan keseluruhan. Jangan mengikut-ikut tuan-tuan pengajian. Dan lagi pula kalau melibatkan kajian. Bila saya sebut kajian mesti ada usul, ada ujung pangkal dia. Jangan kita berbicara soal bersangka-sangka saja. Pendapat aku rasa, aku sangka. Jangan. Dia mesti ada kaedah dia. Sebab tu saya suka ulang kaji balik. Itu ulang kaji pun sebab kita akan cerita secara yang besar. Itu alhamdulillah tu takdir Allah Ta'ala itu memberi izin untuk menzahirkan ilmu ini. Maka kita bolehlah rungkaikan balik. Kalau kita ikut-ikut pun tak boleh nak rungkai balik. Ini bukan sekadar hafal, dia kena faham. Jadi sebenarnya mana mulakan Allah SWT. Ada yang tanya tadi pasal seorang ataupun mana-mana peribadi yang dikatakan sesat. Itu pihak berkuasa. Kita ada autoriti. Kita orang awam ni tak reti nak hukum orang sesat. Biar pihak berautoriti yang hukum. Kesalahan-kesalahan dalam menentukan kesesatan seseorang itu. Sebab dia bukan seboleh-boleh mudah mengatakan sebegitu. Adapun bolehlah kita tengok ketempangan seseorang itu dalam melaksanakan suruhan Allah ini. Bila ada ilmu tu insya-Allah kita boleh fahamlah. Tapi nak menghukum tidaklah. Jadi saya kaitkan kat mana kepincangan itu. InsyaAllah. Baik, perilaku af'al perbuatan. Baik. Tuan-tuan sedang jemaah yang Allah Ta'ala. Orang takkan nampak akidah kita. Orang tak nampak hati kita bersih macam mana. Dan orang tak nampak kita syariat kemas macam mana. Selagi mana perbuatan ini tidak dizahirkan. Okay. Baiklah, bila dikeluarkan perbuatan ini, ketika dia solat, itu perbincangan syariat. Kenapa syariat, Ustaz? Syariat ni tata cara. Suruhan yang zahir, nampak? Baik, bila perbuatan solat ni berlaku, maka apabila dilakukan solat ini, kemudian tidaklah dia berpaksikan kepada akidah. Macam mana pula tak berpaksi pada akidah, Ustaz? Okay. Akidah dia bercerita tentang apa? Lillah. Bila dia tidak lillah, maka apa yang berlaku? Hatinya kotor. Menunjukkan hatinya kotor. Ada penyakit. Ni kat tasawuf tadi. Ini akidah tadi. Ini syariat lah. Baik, maka apabila elemen akidah ini, tasawuf ini, tidak begitu jelas. Tidak jelas. Maka syariat yang dilakukan ini,
tidak akan membentuk akhlak yang baik. Dia tak akan nampak. Itu kadang-kadang orang kata solat dia lebih, perangai, nampak. Akhirnya syariat itu terfitnah, difitnah. Nampak? Dek kerana akidah tak jelas, buat bukan kerana Allah, sudah pasti. Dia beramal bukan kerana mengenal. Apatah lagi bila beramal tidak kerana mengenal, kotor hatinya. Tak macam mana boleh kotor hatinya? Ya, sebab dia beramal tidak mengenal, maka mungkin dia beramal. Mungkin. Dan menyebabkan syariat itu tidak memberikan kesan kepada perbuatannya, maka perbuatan buruk masih ada. Nampak? Jadi akhirnya, syariat yang asalnya baik, cantik, elok, itu akhirnya difitnah. Sebab itu, perwatakan kena selari sepatutnya. Baik. Ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sebenarnya mana yang mulakan Allah SWT? Ya awang jahar, Tuan awang jahar. Kenapa agamawan diam di saat sekarang? Nak mudah cerita begini. Perkara yang tak terjangkau di fikiran kita, kita keluar daripada berbasar itu. Itu saja. Kita tidak akan dipertanggungjawabkan kata itu. Kalau kita kupas benda yang kita tidak duduk dalam keadaan itu, kita bimbang kita akan menukuk nambah situasi-situasi yang tak sepatutnya kita bincangkan. Dia lebih kepada sangkaan-sangkaan tertentu. Dia kalau nak, biar agamawan tu sendiri yang bercakap. Dia kena sendiri bagi alasan. Dia sebenarnya sepatutnya orang yang nak selamat hidup ni. Setiap kullu ra'in wa kullun mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ni adalah pemimpin, kita akan ditanya akan apa yang dipimpin. Memang dialah sendiri yang akan dipertanggungjawabkan. Sebab tu setiap kita ni berat. Kalau orang tanya, kenapa dia tak bertanggungjawab? Kita kena tanya dia sendiri kenapa dia tak bertanggungjawab. Kalau kita bercakap bagi pihak dia, kita tak tahu. Kenapa suami dia tu tak nak didik isteri? Kena tanya isteri suami dia sendiri. Kenapa dia tak nak didik isteri dia? Kenapa isteri dia kena tanya isteri tu. Jadi sekarang ni kita di luar. Pertanyaan itu kita tak mampu nak tanya. Malah kalau tanya pun tak dapat jawapan. Maka Nabi kata lebih baik diam. Bukan kita berdiam, kita bermaksud kita tak ambil tahu. Tapi kita berdiam lah. Kita tak tahu nak cakap apa. Lebih baik diam. Tu kena berbalik pada iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maknanya kita fokus pada diri. Nur Afiti ya cikgu. Dia bukan kata fokus pada diri saja. Kita fokus kepada suruhan Allah Ta'ala. Apa yang utama? Kalau fokus pada diri kan, kita nampak penting diri. Tapi fokus apa yang utama? Yang disuruh dalam agama. Dan suruh dalam agama itu adalah untuk membina kefahaman pada diri kita. Pada kehidupan kita. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah Ta'ala. Itu kaedah dia. Kita masing-masing buat kerja masing-masing. InsyaAllah. Ada setengah tu macam tu. Kita nak mencari jalan, nak mencari penyelesaian, maka kita kena melihat dalam konteks yang lebih luas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akhir zaman ni memang begitu. Lebih baik kita ambil langkah berdiam. Bukan betul kita nak diam, tidak. Kita ambil langkah begitu. Baik, jadi sebenarnya mana yang mulakan Allah Ta'ala? Terjawab kekeliruan, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Cikgu Amir, dia memang otomatik Ustaz. Kalau kita ibadah ikut akidah dan tasawuf sebenar, maka akhlak akan jadi baik dan bukan kita yang jaga akhlak supaya jadi baik. Benar. Akhlak ini adalah cerita yang dia panggil apa? Perbuatan. Dia panggil output. Kalau dalam proses produk tu, dia dah keluar dah. Maka dalam nak membentuk akhlak,
Kadang-kadang kita nak menjaga akhlak tapi tak ada perkara yang menjaga akhlak tu apa. Itulah akidah dan tasawuf. Hati. Yang menjaga akhlak itu adalah ada prosesnya. Akhlak tu adalah perbahasan tentang penyucian hati. Itu cerita dia. Jadi apabila kita tumpukan pada dua perbahasan ini, sebab itulah saya nak kaitkan apa, saya nak murajaah ni. Saya nak kaitkan perbahasan kita adalah berkisar tentang bagaimana nak selaraskan kembali kehidupan ni agar tidak difitnah. Sebab memang ada doa khusus Nabi SAW. Sebelum bagi salam, Nabi ajar kita doa berlindung daripada azabil qabr wa azabil jahannam wa fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan. Baik, fitnah kehidupan ni tuan-tuan berkisar tentang apa? Segala perbuatan yang telah disyariatkan. Kita tak nak kehidupan kita ini tidak mengikut syariat, terfitnah. Malah ketika kita buat ikut syariat, orang pelikir. Alah, solat je lebih. Tak mau gitu. Baik nama baca Quran 30 juzuk. Baik nama Allah. Baik nama ni tak mau ni. Sekiranya kita tidak mengenal Allah, kita melakukan syariat. Kita bimbang-bimbang sesat dalam bersyariat. Sebab tu amalan yang tidak disertai dengan mengenal, ini menuntut ilmu, amalan tu tertolak. Sebab tu sambil dia berkadaran, dia sekali serentak. Dalam solat, sepatutnya solat itu mesti bermula dengan iman. Sepatutnya tidak boleh jadi begini. Tak apalah solat dulu, mengenal kemudian. Tak boleh, dia serentak sebenarnya. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Itu iman dan amal. Cuma akhir zaman ni terfitnah sebab kita duk buat syariat tapi pengisian kita tidak dikemaskan, maka menjadi fitnah. Solat tidak membawa kesan, Al-Quran tidak memberikan penawar, seluruh syariat agama itu menjadi sepi. Akhirnya agama dilihat pada amalan yang tidak memberi kesan kepada kehidupan. Ini yang bahaya, tuan-tuan. Akhirnya kehidupan kita tidak berpandukan syariat. Kita akan pergi pada kehidupan yang difitnah. Kita akan pergi pada kehidupan yang sesat. Ini kepada soalan tadi tu. Apa kehidupan yang sesat? Berorientasikan nafsu. Sesat ni ikut nafsu. Ikut keadaan, ikut perasaan. Kalau siapa yang bertanya tadi dengan sipulan, Ustaz, bagaimana sipulan itu sesat? Saya nak kata, dia sesat bila dia menunjukkan kesesatan dia. Apa dia? Apabila dia mula berkata mengikut nafsu. Apa ikut nafsu? Dia mula mencaci maki. Caci maki, marah-marah. Itu sesat tu sebenarnya. Macam mana? Sesat dia maksud sesat yang akan membuat pada kesesatan yang lebih besar lah. Silap bulan sesat yang dia marah-marah, caci maki, terus dia marah Allah. Jangan. Ini nafsu ni. Dalam perbahasan dia ada orang tentuh dia. Ada golongan, setengah golongan ni, dia hidup kita ni tuan-tuan. Dalam hidup ni, dia akan ada satu peristiwa yang akan mengancam hidup kita ni. Sehingga kita tak ada daya menahannya kalau kita tidak benar-benar dibangunkan dengan iman yang benar. Akhirnya, keluarlah caci maki. Sebab tu kalau kita lihat, tengok Nabi SAW. Senang je. Maksud senang ni, saya mudahkan. Bukannya senang, ambil mudah tak. Senang ni maksud contoh Nabi SAW. 13 tahun di Mekah. Apa konten dia? Apa input yang paling penting kita kena faham 13 tahun ni? Ditekan. Supaya umat Islam memberontak. Suruh keluar sifat. Akhirnya, sebab Iblis tahu. Dia nak buat umat Islam ni memberontak. Cakap ikut nafsu. Tapi tak boleh. Tak jadi, tuan-tuan. Sebab tu 13 tahun, kemudian sambung dekat Madinah 10 tahun. Sama juga. Ditekan juga dengan peperangan. Tak jadi. Itunya jadi kedua khutbah widak tu.
khutbah wida, khutbah selamat tinggal. Nabi kata apa? Syaitan dah putus asa nak buat orang Islam marah, nak caci maki. Tak boleh. Tapi sekarang, Allahu Akbar, pantang cuit. Pantang kena tekan tuan-tuan. Tak hari bulan tersasul mulut terkeluar cacian. Jadi yang bertanya tadi tu, saya tak sebutlah nama orang tu. Ketika dia tu memang dia cakap ikut, adalah dia punya perbahasan. Tapi di saat anda tidak mampu mengawal lisan anda, di saat diancam, ditekan, dicabar, anda termakan dengan kata-kata pihak lawan, pihak musuh, maknanya di saat itu anda gagal di dalam menguruskan kehidupan. Sebenarnya habis. Lepas tu hati-hati. Jangan nak tahu sesat, dia tengok dah. Habis tak, kalau tengok dia tenang, dia relax, dia belum sampai masa lagi. Tu saja. Belum sampai masa dia tak keluar perangai dia. Sikit lagi keluar perangai dia, keluarlah. Sebab tu keluar bahasa-bahasa tu. Aku bahasakan dia. Maka habis. Habis. Sebab itu, Islam itu memang untuk ditekan. Tapi tidak tertekan. Dicabar, tidak tercabar. Dalam satu riwayat, kita tentang Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Dan memang ada satu golongan ini datang jumpa Imam Hanafi semata-mata untuk buat Imam Hanafi marah. Tak boleh. Orang beriman tu, itu kelebihan dia. Dan Nabi kata, la taghdab. Jangan marah. Tapi Ustaz, kalau agama kita ditekan, dipijak-pijak, sekarang tak nak marah ke? Bukan tak nak marah. Buktikan kemarahan anda dengan ketaatan. Itu cara dia. Buktikan kemarahan kita dengan persiapkan segala amalan. Bahawa betul. Jangan marah bertempik-tempik. Tapi huru-hara juga hidup. Buat apa? Asal marah tunjuk hebat buat apa? Tak payah. Orang kalau betul-betul marah, dia persiapkan diri dia. Dia bukan ikut perasaan. Sahabat-sahabat dulu marah bukan ikut perasaan. Sahabat-sahabat punya marah, siapkan medan pertempuran, tuan-tuan. Kita marah je lah. Jerit-jerit, bertempik je lah. Tapi suruh buat persiapan, suruh ngaji, suruh fahamkan silsilah ni, struktur, strategi, kefahaman, mana akal, mana ini. Tak nak. Tak payahlah. Macam tu tak payah. Marah yang bernafsu semata-mata. Marah hanya nak mempertahankan diri dan ikut-ikutan. Dia bukan marah terancang. Dia kalau betul marah terancang ni, marah dengan iman ni, dia akan buktikan kemarahan dia dengan persiapan yang bersiap siaga, tuan-tuan. Dia bukan marah dengan melulu. Beza. Malah kemarahan itu dibuktikan dengan ketaatan. Jadi sedang jemaah yang muka Allah Ta'ala. Sebab tu kemarahan itu kena faham. Jadi, tapi cerita ni tadi nafsu ni lah. Saya nak cerita bab nafsu tadi lah. Kemuncak ataupun kecenderungan. Dia sama ada, dia dua keadaan, tuan-tuan, nafsu ni. Sama ada dia akan jadi marah ataupun dia dah tak bernafsu ni, maksudnya dia dah hilang. Dia putus harap. Dia dah lemah semangat, dia dah jatuh. Dia tak ada kekuatan nak naik. Tu maknanya sama, kesesatan. Putus harapan. Sama ada dia terlampau naik, dia maksimum sampai meracau-racau, ataupun dia dah tak semangat. Hilang semangat. Sebab tu sampai orang kena apa? Kena semangat ni, Kalau dalam belajar, guru marah untuk buat contoh, bukan guru buat contoh, guru marah betul tak apa. Yang boleh marah ni sebab nak mendidik. Guru marah, mak marah, ayah marah tu tak apa. Yang tak boleh, isteri marah suami tak boleh. Anak marah mak tak boleh. Murid marah guru tak boleh. Tapi kalau di atas, marah ke bawah boleh. Marah pula sebab mendidik. Marah sebab amarah. Marah nak menundukkan amarah.
Dia kena. Amarah kalau tidak dimarah, naik lemak tuan. Amarah ni memang nak dimarah. Sebab tu dia marah ni, marah dalam konteks apa? Terus cerita bab api neraka, marah lah tu. Amarah tuan-tuan. Bila sentuh bab sikit lah ni. Amarah ni, api. Betul? Anda tahu lawan api ni apa? Air ke? Ni ramai silap ni. Bila orang berhadapan dengan contoh isteri yang tengah amarah, marah-marah. Tak apa, kita simbah air. Ya ke simbah air? Ada tak? Cuba tanya bomba. Ada yang kerja bomba sini? Cuba muncul. Ada ke? Ada setengah api yang tak boleh padam dengan air. Dia kena dengan api juga. Dia kena ada letupan yang lebih besar. Baru dia padam. Tu dia. Cuma kita lah marah kita dengan apa pula. Dia akan berhadapan amarah ni. Dia kena berhadapan dengan api neraka. Nak sangat. Ini sebenarnya marah ni. Amarah ni akan berhadapan dengan api neraka. Dia bukan berhadapan dengan syurga. Sebab tu orang yang amarah-amarah ni sampai tahap memang dia akan pergi maksimum. Dia akan kena yang lebih dahsyat daripada dia. Jadi sebenarnya mahimulkan Allah Ta'ala. Tak betul statement tu. Suami tak boleh marah atas dasar apa? Tak boleh. Apa usul pengajiannya? Jangan buat kenyataan berdasarkan keadaan semata-mata. Memang amarah. Sebab tu api akan berlawan dengan api. Sebab tu cuma dalam api, memang api ni, neraka ni tuan-tuan, yang akan mengawal amarah tu balik. Api yang akan selesaikan amarah. Cuma, bagaimana kita nak berhadapan dengan orang yang amarah? Itu adalah dengan hukum. Ni api ni, bila sebut api neraka ni, hukum lah. Dan hukum ni adalah tegas. Hukum tidak main perasaan. Bila tidak main perasaan, dan kita pun bukan dengan perasaan marah dia. Kita marah dengan hukum. Kita nak marah, amarah. Sebab tu marah itu tetap ada. Tetapi marah yang telah dikawal oleh hukum. Lain. Arti kata lain, marah apa yang Allah marah. Api yang melawan api ni, kalau dua-dua marah. Sebab tu hari ni kena faham sangat. Kena faham betul-betul. Agama ni bukan hanya nampak pada sudut kelembutan. Lembut dia agama. Sehingga orang ambil kesempatan. Sebenarnya agama ni tertegak dengan ketegasan. Sehinggalah ketika Nabi SAW di Mekah tuan-tuan. Nabi doa minta Umarain, 2 Umar. Maka Allah SWT beri hidayah kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang digelar sebagai Asadullah, singa Allah. Maksudnya apa? Satu kekuatan. Dan semua panglima-panglima Islam ni, kalau tengok, Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah, Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ini kalau tengok dalam usaha ni, kebanyakannya berperwatakan yang tegas. Yang bukan biasa-biasa tuan-tuan. Jangan buat main. Cuma kita di sekarang ni tertipu dengan kelembutan. Tertipu dengan kelemahan. Kena lemah, lembut, lemah terus. Isteri ni kena lemah-lemah. Lemah-lemah memang lemak terus. Tak boleh dimarah, tak boleh ditegur, tak boleh, semua tak boleh. Jadi, sebab itu sebelum nak sampai ke tahap boleh marah dengan Allah ni, maksudnya apa yang Allah marah ni, maka dia kena duduk dulu dalam hidup bersyariat. Bukan hidup marah-marah.
Kalau masih marah-marah, itu tak kena, ni tak kena, dunia, tak boleh. Itu bukan lagi. Dia ada kaedah dia. Dia bukan asal marah-marah, dia tak boleh. Semua benda nak marah-marah. Itu panas baran. Itu nafsu. Masih menguasai diri dia. Mulut tak jaga. Caci maki. Cakap sedap rasa. Cakap ikut suka. Tak jaga perasaan orang. Nak cakap kata-kata. Itu tak boleh. Yang dimasukkan marah ni, dia bukan jenis marah. Tapi apabila kena dengan isu-isu yang tidak boleh dikompromi, sebagai contoh berhadapan dengan orang yang amarah, dia ni ibarat itu. Dia ingat dia seorang yang marah ni. Sehingga amarah orang itu menyebabkan ada kezaliman pula berlaku. Dia silap hari bulan. Dia sedang mengejutkan singa yang sedang tidur. Itulah singa Allah, Asadullah. Dia sedang Saifullah, pedang Allah, Khalid Al-Warid. Ini semua ni jangan. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Sebab itu, berbalik pada perbahasan kita, sebab tadi cerita tentang marah tadi, nak kaitkan tadi, amarah ni, memang, sebab tu jangan. Kalau kita asyik temper, asyik stres, itu tak kena, jangan. Anda sedang berhadapan dengan api neraka je. Tak payahlah. Sebelum api neraka sampai, hukum sampai dulu kang. Jadi terseksa je kat dunia ni. Jadi buang amarah tu. Tundukkan amarah tu. Kenapa jadi panah baram, Ustaz? Kerana ada dunia. Itu je lah. Dunia lah yang memanaskan dia. Tak ada lagi orang marah jadi panah baran sebab tak solat ke apa ke. Tak ada. Orang tak solat, dia marah tak solat. Tapi taklah panah baran. Itu je lah. Orang panah baran ni kalau tak ada duit. Tu panah baran. Kau jangan sentuh aku. Aku tension. Marah-marah tak boleh. Kalau marah, biar marah sungguh-sungguh. Tapi susah orang nak marah sungguh-sungguh kalau dia tak ada iman di dalam hati dia. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, semua marah itu. Cuma kita ambil amarah, marah. Api. Api akan ada anda berhadapan dengan api juga. Api neraka. Baik, jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Ustaz, saya kena dengan orang yang panas baran. Apa yang perlu saya buat? Orang yang panas baran ni, apa yang perlu kita buat adalah kita kena kuatkan kita punya ketahanan diri kita agar tidak terkesan dengan panas baran dia. Itu je lah. Tak payah kita nak memadamkan panas baran dia itu. Sebab itu dalam diri dia. Melainkan kalau kita ni jenis yang ditugaskan untuk mendidik dia. Sebagai contoh, ada isteri yang panas baran. Suami, anda tak boleh biarkan. Ada anak yang panas baran. Tak boleh biarkan. Anda kena gunakan juga ketegasan. Tapi kalau berhadapan dengan orang, contoh kawan, lepas tu, ataupun suami, ataupun yang lebih tinggi lah. Maka apa yang anda boleh buat adalah perkuatkan daya tahan anda. Itu saja. Agar percikan-percikan api-api itu membuatkan anda tak terbakar. Itu je lah. Tak boleh untuk kita lawan balik kalau kita berada di bawah. Tapi kalau itu berlaku pada isteri kita, pada anak-anak kita, pada pimpinan kita, dan kita ada kuasa yang Allah berikan dan kita tidak gunakan untuk menghilangkan amarah itu, maka itu akan merosakkan kita. Kita akan mendapat kesan dan natijah yang buruk. Sebab tu kena tarbiyah. Kena tarbiyah. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Ya betul tu tuan saya esok. Sebab waktu peringkat awal itu, dia berubah. Sayyidina Ali mula marah nak pertahankan diri. Diri
Sebab tu sahabat ni dia matang dalam menguruskan kemarahan sebenarnya. Panas barang jadi panglima perang baru ngam. Ya Puan Jenita Harun, tak jadi dia panglima perang pun. Orang panah baran tak boleh jadi panglima perang. Orang panglima perang dia tak boleh panah baran. Dia takkan ada kekuatan. Orang panahkan Nabi kata apa, orang yang marah ni lemah. Lemah. Baik. Berbalik pada perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Amarah sudah reda tapi dendam, luka batin masih ada. Macam mana? Itu tetap amarah. Amarah dalam konteks dia tidak marah-marah tapi masih ada api yang dipendam di dalam hati dia. Masih amarah. Itu masih duduk dalam penyakit hati. Baik. Jadi, kalau buka cerita tu, berbagai bentuk lah rupa. Tuan-tuan sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, cuba menggambarkan situasi-situasi setengah orang begitu, begini, begitu. Jadi, jangan lagi sekali, jangan kita tertipu dengan keadaan orang yang kita nak cerita, adakah aku bersifat begitu. Itu yang paling penting. Jangan takut dengan keburukan orang, jangan takut dengan panah-baran orang, jangan takut dengan benda yang orang buat. Sebab, yang menyebabkan rosak seseorang itu bukan dosa orang, bukan panah-baran orang. Yang menyebabkan rosak seseorang itu dosa sendiri. Panah-baran sendiri. Keburukan sendiri. Jangan takut berada pada kedudukan yang buruk. Yang merosakkan itu bukan luaran, tapi dalaman ni. Kita kadang lebih takut dengan orang yang di luar. Rupanya di dalam tu lebih dahsyat sebenarnya. Hati-hati. Hati-hati. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Takut dengan kesalahan orang. Habis Ustaz kan dia buat salah nanti. Macam mana keadaan dia Ustaz? Di mana? Fikirkan salah orang. Jangan. Jadi, yang di luar itu tidak memberi kesan sebenarnya. Dosa orang tidak memberi kesan kepada kita. Apa maksud beri kesan? Sebab yang ditanya adalah dosa kita. Bukan dosa orang. Bukan dosa suami kita. Bukan dosa isteri kita. Bukan dosa isteri kita. Maksudnya apa Ustaz? Setelah ditegur dan dididik, isteri tetap buat dosa. Dia akan ditanya tentang dosa dia sendiri. Dosa kita ditanya kerana tidak mendidik. Itu saja. Tapi dosa-dosa dia tanggung sendiri. Itu maksudnya. Baik, maka di sini kalau kita lihat, berbalik kepada perbincangan kita, saya nak rungkaikan di sini, maka nak membincangkan balik kehidupan ini supaya tidak difitnah, maka yang memegang perbahasan kehidupan itulah kembali kepada akhlak. Berbalik kepada akhlak tadi, maka akhlak ini yang akan menjadi tunggang. Apa panggil tunggangan dia ataupun yang menunggang kehidupan itu. Tunggak dia. Itulah akhlak. Maka daripada perbincangan inilah kita keluarkan beberapa kaedah. Yang pertama kita namakan sidik, amanah, fatonah, tablik tu tuan-tuan. Dan daripada perbincangan inilah kita nak bentuk pada kefahaman yang lebih jelas tentang kehidupan. Sebab kita tidak boleh membincang kehidupan sekadar dengan apa yang kita sangka-sangka tengok. Kita tak ada kaedah. Bila tak ada kaedah, maka itulah akan jadi bersyariat tetapi akhirnya sesat. Apa kaedah kehidupan? Ya saya ikut syariat. Syariat bagaimana? Syariat dalam amalan anda ikut. Betul lah anda ikut amalan-amalan yang buat. Tapi kaedah anda melaksanakan kehidupan tidak ada. Kena faham tuan-tuan? Kaedah. Maka akhlak adalah kaedah dalam menyantuni ataupun mengemudi kehidupan. Kalau tidak ada akhlak, mana kehidupan kita habis, tak ada. Tak boleh nak gambarkan kehidupan yang tidak berakhlak. Ibarat macam kereta tak ada enjin. Mungkin kerangka ada, tapi tak ke mana-mana. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Jadi Syifa Rozi, siapa-siapa semua, sekarang ni kan, semua permasalahan kita, anak tak dengar kata ke apa, suami tak dengar kata, isteri tak dengar kata, semualah keadaan ujian. Ini semua duduk dalam kehidupan.
Dan semua itu akan terkawal bila anda menguasai perbincangan ini. Sebab tu jarang, bukan saya tak nak respon soalan-soalan itu. Saya nak tanya, ketika sistem badan kita okey, ada tak kita ambil masalah dengan keadaan sekeliling? Ada kita ambil masalah, kita sistem badan kita okey, sihat. Ada kita ambil masalah, ada ustaz macam mana nak berhadapi sejuk, macam mana nak berhadapi macam perut tak okey, macam mana nak menghadapi keadaan, tak ada kan? Yang kita tahu, jalan-jalan, cari makan, sana sini, suka happy, pergi mana-mana, oh happy. Sebab sistem badan okey. Sama lah juga kalau anda menguasai sistem soft dengan sempurna, dengan mengikut perbahasan, anda tumpukan pengajian, fahami satu-satu chapter itu dengan baik-baik, wallahi, hidupan anda akan tidak terkesan dengan permasalahan tadi. Kita nak menguruskan kehidupan itu. Itu sebenarnya bukan nak respon permasalahan yang berlaku. Anak degil, tetap degil. Degil, tetap degil. Kita ni nak berhadapan degil tu. Macam mana? Kuatkan sistem akhlak kita lah. Kita pun tahu sidik tak ke mana, amanah tak ke mana, tak ambil tahu pun kadang-kadang tu. Yang penting amalan katanya. Yang penting saya beramal. Saya dah baca Quran dah Ustaz. Saya pandai barang jugalah Ustaz. Menyerap betul tinggal saya dengar anak si bising. Saya dah bangun tahajud dah Ustaz. Tapi Ustaz, kata tahajud ni fadilat besar. Tapi, nampak. Anda beramal, memang anda buat semua amalan tu baguslah. Pahala dapat dah. Tapi berterabur. Tak ada kaedah. Sebab tu kena faham perbahasan kita. Malah sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Saya nak beritahu. Anda ada amalan sebesar gunung begini. Sebanyak ini amalan. Tiba-tiba dalam soal kehidupan, ini amalan. Kehidupanlah kata sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Ni. Kita ambil 4 ni. Suami itu boleh jadi ayah, isteri itu boleh jadi ibu kalau ada anak. Baik. Anda beramal 1000 rakaat. Ada pahala? Ada. Baguslah. Ikhlas tak? Saya beramal kerana Allah. Bagus. Anda beramal lazimi amalan siang, zikir pagi, zikir petang. Buat. Semua anda buat. Tapi, mari bab masalah kehidupan, anda tak ada amalan kehidupan ataupun kefahaman. Fitnah tadi. Ini ada dalam perbahasan hadis Nabi ya. Saya bagi tahu. Menyebabkan amalan yang banyak ni, bila anda seorang ibu, bila anak buat masalah, amalan yang banyak ni tak membantu. Anda terpaksa tunduk dengan masalah anak-anak. Suami amalan banyak. Tapi bila ada masalah dengan isteri, anda terpaksa akur dengan masalah isteri. Tunduk dengan isteri. Apa guna amalan yang banyak? Anda sebagai isteri, amalan banyak ni, ya Rabbi. Tapi bila ada masalah suami, terpaksa terduduk dengan masalah suami. Anda hebat beramal, tapi kehidupan terfitnah. Itu je kesimpulan dia. Amalan tu jadi fitnah. Dia aku dengar, hebat dia tapi, gaduh juga dengan isteri dia. Alah, adat lah tu, biasalah. Jangan ingat orang tak solat tak bergaduh. Kata. Jangan ingat, pakar-pakar Tok Guru pun kena juga, katanya. Tuhan kena. Allah Akbar. Kita boleh dengar macam tu, tuan. Allah. Kita nak promote orang untuk beramal pun. Tapi bukan salah amalan. Amalan ni dah correct. Tapi salah kita memahami kehidupan. Sehingga kita terfitnah dia. Sebab tak ada kaedah tadi. Soft tak ada. Akhlak tak ada. Amalan ada. Akhlak tak ada. Jadi di mana pakai tak ada. Sebab tu bila tadi macam mana Ustaz nak hadapi anak macam mana. Kalau faham balik. Dalam konteks contoh. Kita berada pada fasa saya ambil lah sebut. Tadi ada pasal anak PDPR semua tu kan. Baik. Contoh. Sekarang ni. Bila kehidupan. Bila mari kehidupan. Saya ringkaskan. Saya nak tutup.
Malam ni kita habis awal. Pertama, siddiq. Saya ringkaskan secara umum. Benar. Soalan. Sebelum berkahwin ataupun sebelum anda buat semua kehidupan ni, faham tak apa yang benar dalam hidup ni? Allah, soalan. Apa yang benar, Ustaz? Yang benar hanya Allah. Yang lain semua palsu. Itulah kalimah thayyibah. La ilaha illallah. Itu cerita dia. Bila dan benar itu Allah, amanahlah bawa Allah. Apa maksud bawa Allah? Bawalah yang benar suruhan Allah, bukan suruhan suami. Semua nak balik pada Allah. Siapa yang bawa suruhan Allah? Itulah Rasulullah. Tapi kita jarang nak cari yang benar dalam hidup ni. Kita cari dunia. Orang nak anak, kita nak anak. Apa yang benar pada anak? Kita tak fikir. Kita tak kaji. Apa yang benar pada suami? Semua tak benar. Bohong, Ustaz, saya kena tipu. Dia ingat nak kahwin dengan saya je. Sekali dia kahwin 3. Pembohong, lelaki. Dasar lelaki tak guna. Dah marah-marah. Habislah. Kalau macam tu baik saya beramal dia. Malas fikir pasal lelaki saya tu lah. Buat sakit hati saya je. Dah. Tunggang langgang hidup habis. Nampak? Jadi yang benar itu Allah. Yang lain semua batil. Jadi apa sahaja yang Allah jadikan dalam hidup ni adalah amanah. Anak itu amanah. Apa sahaja anak amanah, suami amanah, isteri amanah, malah hidup ini jadi amanah yang dititipkan oleh Allah. Maka dengan amanah itu kita kena bijak mengurus amanah. Faham tak ni cerita ni? Baik, apa yang bijak? Kata Nabi SAW, orang yang bijak itu adalah melihat pahala. Ustaz, macam mana saya nak berhadapan dengan anak yang marah? Ingat pahala. Oh iya tak? Iyalah, pahala lah. Pahala ya Ustaz? Pahala tu. Okeylah, marah lagi. Apa yang aku tu marah ni? Pahala. Ni orang bijak. Orang bijak. Al-Qayyis mandana nafsah. Orang yang mempersiapkan diri dia dengan amalan setelah mati. Bukan dia hirau sangat anak tu marah tak marah. Dia tengok apa pahala pada aku boleh dapat pada anak ni. Nampak? Mengurus amanah itu, Allah bagi isteri, transitkan dia untuk kita dapat pahala. Allah bagi suami, kita kena tukar. Setiap tu jadi pahala. Semua transit jadi pahala. Tapi malangnya, kita tak jadikan pahala tu agenda kita. Itulah perkara yang sangat-sangat rugi. Sebab tu yang percaya pahala, orang beriman je. Malah, ditanamkan baik buruk pada keadaan, bukan baik buruk itu dosa pahala. Itu perbincangan itu ilham baik, ilham buruk. Ni, kita dah bincang pada fasa ketiga ni. Ni yang sebab tu pada fasa soft ini, yang ketiga ni, duduk saya tumpu pada akal-akal ni. Pada amanah kita dah bincang hakikat kehidupan secara semua tu. Kemudian siddiq, amanah, lisanul haq. Kemudian akal ni, hikmah dalam pengajian kehidupan. Satu-satu kita bincang. Bukannya semudah ABC. Oh anak. Kita tak nak hasil daripada perbuatan itu. Kita takkan jangkakan apa hasil pada anak itu. Kita takkan boleh jangkakan bagaimana situasi suami kita. Kita takkan boleh jangkakan bagaimana keadaan isteri kita. Tetapi kita boleh menjangkakan keadaan kita ni berpahala atau tidak. Secara tidak langsung. Maksudnya sabar semua ujian, terima saja dengan dia. Dia bukan semudah cakap begitu. Dia mesti terjemahkan kesabaran itu dalam konteks kefahaman perbincangan begini. Dia bukan bincang, Amin mudah, sabar je, terima je. Tak. Dia bukan je, dia tak ada je. Dia kena boleh rungkaikan, dia kena boleh kupaskan. Kenapa kamu sabar? Kerana saya melihat Allah pada segala kejadian. Itu maksud dia. Kena mengaji lah. Sebab kalau dah nampak Allah, maka saya tak bolehlah melawan. Saya nampak bahawa Allah Ta'ala lah yang datangkan masalah ini. Maka saya akur dengan setiap yang berlaku. Kerana Allah sedang menguji saya. Itu bukan sabar je lah macam mana kita ni hamba Allah. Tapi masih tengok
Alangkah bagusnya kalau tak berlaku macam ni kan. Yelah, kita mengharapkanlah, yelah lain orang, lain bahagian. Dah kita nak kena macam ni, macam mana? Sabar je lah, terimalah dengan rela hati. Tapi payah juga, katanya. Tak apalah, kita cuba-cubalah ya. Tak payah. Itu perbincangan perasaan. Itu perbincangan perasaan. Ha? Kalau perbincangan yang benar, ini dia mampu merungkaikan satu persatu kefahaman itu. Malah dia bukan terkesan dengan keadaan yang tidak mampu lagi dilakukan, lalu dia dah dia kata nak macam mana? Allah kena terjemahkan. Ya, itulah tugas kita. Berbalik kepada apa tadi? Ni, apa tadi? Panjang lebar tadi. Iqra' ni. Nampak? Setiap kebaikan tu pahala lah. Kebaikan yang dilakukan kerana suruhan Allah. Salah apa yang didermakan. Derma hati ke, derma jantung ke, derma apa ke. Kalau nampak itu ada kebaikan surah Allah, maka boleh lah. Bukan sabar, berbalik pada sabar sebab tak nampak, dah tak ada arah, dah nak buat macam mana. Dia kena boleh kupah begini. Lepas tu kita belajar. Bila kata nampak Allah itu perbahasan tentang ihsan. Dia nampak tu maksud nampak kekuasaan Allah. Itu dia cerita berbalik suruhan dan arahan, nampak? Iqra'. Iqra'. Bermula dengan Iqra' tu. Bacalah wahai manusia. Baca ni satu je ke? Kalau kita suruh baca banyak lah tuan-tuan. Ke suruh diam? Tak suruh diam kan? Suruh kupaskan. Kalau baca tu maksudnya kena buat lah. Jadi sedang jemaahnya mulakan Allah SWT. Maknanya, bila sebut tentang perbahasan kehidupan, berbalik kepada kefahaman yang sebenar, mesti kena ada kaedah di dalam pelaksanaan kehidupan itu. Maka terlerailah setiap masalah itu. Ya benar Cikgu Amir, itulah dia. Dia kalau kita guna-gunakan ayat Quran, guna-guna saja amalan untuk menyelesaikan masalah, tak jadi. Sebab tu orang cuba-cuba, macam contoh minta maaf cakap, macam pergi ruqyah contoh, cuba-cuba baca-baca guna-guna. Pengruqyah guna ayat Quran, betul lah. Yang di ruqyah tu, dia pun nak cuba-cuba guna juga, guna-guna tak jadi. Asal tadi ustaz tu baca jadi, aku baca tak jadi. Dah kita guna-guna. Ni baca amalan ni boleh hilangkan penyakit kamu. Amalan-amalan ni hilang. Dan kita tak baca dengan hati kita, tak melihat, tak mendengar, tak faham. Tak baca dengan berserta akidah, masih ragu. Masih tak faham lagi kejadian itu berlaku dengan apa. Masih kekeliruan. Tiba-tiba kita pegang kepada amalan ataupun terus dia beramal. Habis. Tak jadi apa. Tak jadi apa-apa. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, perilaku ini sangat penting. Nak menghilangkan perangai-perangai buruk ni, bukan semudah kita guna-guna ayat Quran. Sebab tu akan ada orang ambil kesempatan dengan ayat Quran. Ustaz, hilangkan perangai buruk jahat anak saya ni Ustaz, tolong baca-baca sikit. Kalau macam tu lah, ya Allah. Tak payah didik lah, duduk baca jadi. Duduk baca jadi. Ustaz, suami saya ni dia tak mau dengar lah Ustaz cakap saya, dia tak sayang saya Ustaz. Bagi ayat sikit Ustaz, bagi supaya dia jatuh balik hati. Kalau macam tu lah tuan-tuan, Nabi SAW tak berpapullah lah menyebarkan agama. Tak berpapullah lah menyebarkan syariat. Sahabat semua taklah berperang di jalan Allah, turun padang. Sebab nak betulkan perangai ni, mesti diperang, mesti ditentang, mesti dibetulkan kepahaman. Tu cerita dia. Sebab tu cerita perbuatan.
sekali buka bawah, ya Allah, banyak ceritanya Ustaz. Ya. Mesti. Siapa dia yang guna-guna tu? Siapa-siapa lah Puala Imam lo nak tahu nama. Saya bagi contoh. Siapa-siapa je lah. Tak pun kita sendiri. Guna-guna. Memang ayat Quran ni bagus. Tapi kalau sekadar guna-guna, dia jadi dipergunakan lah. Ada sebab tak jawab soalan tu. Sebab soalan dia mesti dijawab dengan kefahaman yang panjang, Cikgu Amir. Kadang-kadang tidak cukup dengan beberapa minit, saat menjawab itu. Sebab tu banyak yang bertanya, saya tahu. Saya jawab juga, bukan tak jawab semua. Tapi ada ketika tak apalah, ikutlah. Kalau rajin, Allah izinkan istiqomah ikutlah. Kalau tak, taklah. Saya tak boleh nak paksa. La ikraha fiddin. Itu je lah. Itu saja. Sebab ada orang dia nak selesai masalah nak instant. Dia masalah kehidupan ni, Ustaz, macam mana nak bagi suami, macam mana bagi isteri, bagi kasih kahwin lagi. Dia tu minta macam tu. Ustaz, macam mana bagi suami saya ni mula tak ada perangai balik. Ustaz, macam mana bagi anak saya ni macam ni. Ustaz, bagaimana macam ni. Hidup ni apa sebenarnya? Tu kalau saya tanya balik. Ustaz, pengajar Ustaz ni ada banyak. Nak mana mula dari mana je. Mula dari hakikat kehidupan. Nanito. Sebab tu saya ulang balik malam ni. Ada tajuk dia hakikat kehidupan. Siddiq, amanah, fatona, tablik. Ada saya cerita tu. Dia kalau mula tengah-tengah pun tak ada masalah. Sebenarnya apa yang saya bawa tengah-tengah ni juga, saya merangkumi semua perkara perbincangan kita juga sebenarnya. Dia tak ada tengah-tengah tertinggal ke apa ke, tak ada. Baik. Cuma kena persiapkan saja waktu ini apa bahagian yang okey, bahagian ni untuk faham yang ini. Dia memang tak boleh tahu serentak banyak begitu. Setiap orang Allah akan tetapkan kedudukan dia. Kat mana? Okey, tahu kat sini sebab Allah yang membimbing anda semua mengikut kesesuaian. Allah yang tahu apa masalah yang anda sedang lalui. Saya perantara melalui ilmu yang diwarisi oleh para ulama, yang dibawa oleh para Nabi SAW semua, just sampaikan. Macam mana cara anda nak sambut, itu tergantung pada keadaan apa yang ada. Tapi insya-Allah. Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Ruginya tak tengok dari awal. Bolehlah tengok dari awal balik. Nurul Faizura. InsyaAllah. Dia tak ada istilah tertinggal. Sentiasa saya buat ulang-ulang sebenarnya. Adapun nanti tak apa, saya akan perincikan lagi dari masa ke semasa. Jangan bimbang. Yang penting bimbanglah kalau tak ikut pengajian. Itu saja. Setiap yang ikuti pengajian tak akan balik dengan tangan kosong lah. Allah takkan buat begitu. Takkan sia-sia. Mereka anda langsung tak ikut lah. Dia walaupun faham tak faham tu, dia cuba juga minta Allah. Kurang-kurang perkataan-perkataan itu merungkai juga kekeliruan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, begitulah sikit sebanyak perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Berbalik kepada apa yang cuba saya bawa tadi, saya rungkaikan balik perbahasan dia. Yang mana kalau kita lihat tadi, ras kepada perbahasan ataupun kehidupan ini, itu memang pergi kepada akidah, itu teras. Kehidupan. Malah dalam ilmu, itu perbahasan fardu ain. Nak menterjemahkan akidah itu. Itulah perbincangan kehidupan. Ustaz, adakah kita bila belajar sesuatu akan ada ujian mendatang, kira-kira itu perkuatkan lagi pemahaman. Dia tak belajar pun ujian ada. Ujian ni tetap ada. Untunglah bagi yang belajar. Itu saja. Ujian ni kehidupan
kehidupan itu adalah ujian. Maka beruntunglah mereka yang persiapkan diri untuk berhadapan dengan ujian yang bakal mendatang. Anda faham? Tingkatlah. Naiklah tingkatan. Itu saja. Baik. Jadi maknanya, akidah ni, terjemahannya pada kehidupan. Itu saya susun tadi kehidupan tadi. Baik, kehidupan itu ada perbincangan hikmah. Dia perlukan rungkaian, kebijaksanaan. Sebab di dalam itu ada pelbagai elemen yang perlu digarapkan. Seperti mana tentang contoh kehidupan, terasnya tadi ada tafakur. Mengenung kejadian kehidupan. Baik. Bila mengenung kejadian, ada tak dalil suruh menyuruh? Ada. Surah Al-Alaq ayat 1. Ini pembahasan pada permulaan, perbincangan hakikat kehidupan, siddiq. Maka perbahasan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada pecahan 3 di situ. Iqra' bismi rabbikal ladzi bismi rabb allazi khalaq. Itu Iqra' itulah suruhan dan arahan bacalah itu pada kehidupan. Kehidupan siapa? Manusia yang ditiupkan roh, ada penglihatan, ada pendengaran, ada rasa afidah. Untuk apa diberikan itu? Untuk apa Allah bagi semua itu? Untuk kenal Allah. Bismi Rabb. Bismi Rabb. Baca dengan namaku. Allah kata, kat mana nak baca? Tak tahu, tak nampak. Allazi khalaqa. Kejadian aku yang menjadikan semua. Maknanya, terjemah balik. Hidup itu mengenal Allah melalui kejadian yang Allah jadikan. Itu maksudnya. Maka kejadian ini diterjemahkan pula pada perangai-perangai kita. Kat situlah cerita perangai lagi. Perangai meragamnya, rumah tangganya lah, anak buat perangai lah, suami buat perangai, ataupun tak ada perangai, isteri, sweet couple, loving each other lah. Tak nampak Allah dah. Pada kejadian itu untuk Allah. Allah suruh, tengok aku. Wa min ayatihi. Itu surah Ar-Rum ayat 21. An khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nampak? Tapi tak. Kita mungkin sibuk pergi beramal. Beramal. Ambil amalan terus. Ambil amalan. Bila beramal, tak nampak lagi Allah. Allahu Akbar. Itu jadi masalah. Beramal banyak, akhirnya terduduk balik dengan masalah kehidupan. Sampai kadang-kadang itu, nafsu yang menguasai balik kehidupan. Sama ada dia lemah semangat terus, ataupun dia mula keluar amarah dia. Itu dia. Sebab itu, kita pelan-pelan rungkai satu-satu, tuan-tuan. Saya tahu perbahasan ni besar, ada tulis beratnya Ustaz. Memanglah. Nama pun ilmu Allah. Mana ringan? Cuma Allah je ringankan. Kan Allah kata dalam surah Al-An'am ayat 125. Kalau Allah pilih, Allah lapangkan dada dia. Tapi Allah, kalau Allah tak pilih, ibarat mendaki langit. Sesak sempit dada dia. Sebab tu sentiasa mohon kepada Allah SWT untuk bantu menterjemahkan hidup ini dengan mengikut standard KPI yang Allah nak. Key Performance Indicator yang sebenar. Khair, insyaAllah. Sehingga kita bertemu lagi pada siri berikutnya. Esok malam, insyaAllah. Jadi, perbanyakkan selawat dan salam kata junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah. Moga-moga dengan barakah selawat itu, terangkatlah semua musibah. Niatkan, tuan-tuan. Boleh dijadikan perantara dengan salawat. Moga-moga diangkat segala musibat, insyaAllah. Dengan keadaan di Selangor ni, Pak Ibu pula, dengan lebih parah masjid pun masih ditakutnya lama dan malah terfitnah pula dengan keadaan yang fungsinya telah berubah menjadi tempat untuk vaksin pula. Setengah tempat itu, tak terkata dah nak cakap apa. Dia sebenarnya masjid ni tempat vaksin lah. Vaksin untuk apa? Tauhid. Patutnya bagilah buka masjid tu.
untuk vaksin hati orang beriman. Kalau vaksin pada penyakit biologi boleh, buka juga masjid untuk vaksin hati ni. Vaksin tauhid. Kalau vaksin apa Sinovac, Pfizer, dia kan sebut nama dia kan kena pula. Tapi itu nama tu, ni nama vaksin apa? Vaksin tauhid. Masuk pergi masjid. Pergi masjid tu kena vaksin lah tu. Bagus juga sebenarnya kalau tengok balik kan. Bagus juga Allah tunjukkan vaksin berlaku kat masjid. Kalau tengok satu sudut tu memang tak boleh fikir lah tuan-tuan. Memang salah di sudut etika lah. Walaupun kegunaan ada, tapi etika tu perlu difikirkan dengan lebih halus. Tapi Allah nak beritahu, kamu akhirnya cari masjid juga. Akhirnya cari masjid juga untuk memudahkan urusan cucuk. Dah kenapa tak buka masjid pula? Tak boleh ustaz, nanti wabak meribak. Dah lah, hadkanlah kepada yang dah divaksin, bukalah masjid. Yang mana dah kena vaksin tu pergi masjid. Tak apalah, walaupun tak boleh lah hadkan orang yang ada, tapi nak buka bagi secara official tu. Terutama di Selangor ni. Tapi wilayah kita dah buka lah kan. Dapat berkeliling lah. Selangor lah, Allahu Akbar. Tahulah macam mana tuan. Tak terkata lah sebenarnya. Moga-moga lah. Moga-moga tu saya sebut tadi, selawat tadi yang mana doa ngamal selawat tu, niatkanlah sebagai supaya Allah angkat musibat. Khususnya yang sedang berlaku pada negara kita ni. Dan amnya kepada dunia lah. Dan niatkan doakan dengan, dan sekarang ni, ya semua saya terlupa, kita ni juga kena ada satu amalan mendoakan sahabat-sahabat ataupun saudara kita sungguh-sungguh. Doa orang lain sungguh-sungguh. Di dalam berdoa dia pun kadang ada sifat penting diri. Sifat penting diri ni aku je nak ada. Kita kena ada sifat ihsan ataupun isar. Mendoakan orang lain, dia susah, kita nak dia senang sungguh-sungguh. Ya Allah, senangkanlah dia, ya Allah. Kita kena ubah. Pada sama doalah keperluan dan hajat kita. Tapi kita kena ingat, hajat kita ni, kita nak orang lain ada juga macam kita ada. Ya Allah, aku ni, ya Allah tak makan, ya Allah aku perlukan pertolongan. Ya sama juga dengan saudara mara aku yang lain, ya Allah. Macam tu. Dan Nabi SAW begitu. Sangat menekankan doa sesama insan, sesama saudara mara, sesama Islam ni sangat dituntut sebenarnya. Dan jangan dalam kita berdoa datang juga sifat keakuan tu. Penting diri, jangan. Kita kena ambil kira juga saudara-saudara sekeliling. Sungguh-sungguh doakan untuk orang lain juga. Baik, insyaAllah itu saja. Mohon ampun maaf atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Khair. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.